Hey, hello semua, apa khabar semua? Harap korang semua sihat sejahtera, baik-baik saja. Selamat datang ke live stream kita yang seterusnya untuk kali ni. For today. Alamak, muzik bising sangat lah. Kejap kita tutup muzik sekejap. Alright, okay. Alright, so for today, we are going to be doing a sharing session on basic photography. But Samawi Power Opening. Terima kasih. Saya memang buat live stream kalau nak tahu. Okay, so untuk hari ni kita akan bercakap berkenaan dengan basic fotografi. Selamat datang, harap korang semua sihat sejahtera. Baik-baik sahaja. Sebelum kita mulakan, kita akan tunggu dalam 5 orang lagi ke untuk datang kita punya live stream. Kita nak bercakap berkenaan dengan beberapa perkara, seperti yang you guys boleh nampak dekat bahagian description. Kita akan bincang berkenaan dengan type of photography, jenis-jenis fotografi yang ada, camera categories, disebabkan oleh kat dunia ni bersepah banyak macam jenis kamera yang ada. Dan yang ketiga, kita akan cakap berkenaan dengan camera lenses, bersepah banyak camera lenses, dan kita akan kupaskan satu persatu kenapa ada lens ni, kenapa ada lens tu, kenapa kita perlukan lens ini dan lens itu. Dan seterusnya kita akan bercakap berkenaan dengan exposure triangle, di mana kalau kita guna auto, if you are using like auto punya setting, apalah guna beli kamera mahal-mahal lepas tu kita guna auto kan? Apa guna? So kita akan belajar menggunakan manual mode untuk kita punya kamera, dengan harapan lepas tu kita boleh produce better picture bila kita dah boleh kawal exposure melalui exposure triangle yang kita akan belajar sekejap lagi. Alright, so kita akan mulakan. Ada apa-apa soalan ke? Tiba-tiba dah ada soalan ke? Ada soalan ke? Is there any question that you guys want to ask? I will try my best to answer if it is related with the topic that we are going to share for today, which is basic photography. Basic photography ni ada banyak benda yang kita boleh masuk, yang kita boleh kupas. Disebabkan oleh I only have 1 hour, so kita akan pendekkan sikit kita punya sesi untuk hari ni, which is kita tak akan masuk in detail macam mana nak ambil gambar dengan cantik. Itu kita akan belajar on next class, how to take better photos. Untuk hari ni lebih kepada basic pengenalan untuk you guys faham macam mana nak guna kamera yang you guys beli ataupun yang you guys nak beli. Alright, so kita mulakan kita punya topik. Hadir baik kira rambut power Faizul Ibrahim, thank you. Tak ada soalan saya, okay. Alright, okay. So, marilah kita mulakan. Alright, session content. Seperti yang saya cakap tadi, kita ada type of photography, kita ada camera categories, camera lenses, exposure triangle, dan apa yang you guys perlu buat dan apa yang you guys tak perlu buat. Waalaikumsalam Syazwan Saleh. Rambut betul ke bro? You see, tak tercabut. Maksudnya rambut betul lah tu. Syazwan Saleh, waalaikumsalam. Okay, alright. So, banyak sangat kata-kata cakap. So, mari kita teruskan kita punya topik yang pertama, iaitu type of photography. Jenis-jenis fotografi yang ada di dunia. Disebabkan oleh ruang komen saya agak pendek, so saya hanya boleh baca yang latest je. So kalau saya terlepas soalan, kalau saya terlepas komen, minta maaf sangat lah ya. Minta maaf sangat. Type of photography. Alright, kita ada 3 asas fotografi yang utama, which is kita ada macro photography, yang kedua kita ada portraiture, dan yang ketiga kita ada landscape. Kadang-kadang tu saya dalam kepala saya cakap macam fikir benda lain, tapi dekat mulut tu keluar benda lain. Itu pun saya nak minta maaf juga. Okay, kalau saya salah cakap apa-apa, minta tolong berikan komen ya di ruang komen. Hadir, ini tu, welcome to the live stream. Alright, macro photography, portraiture, landscape. Ketiga-tiga ini mewakili 3 jenis focal length yang berbeza. Yang pertama adalah macro, which is inilah contoh dia. Alright, so for macro photography adalah kecenderungan minat kita untuk ambil gambar yang kecil-kecil, yang halus-halus, macam bugs. Kalau nak tengok kulit, setiap orang ada skin yang berbeza. So kalau rasa cenderung untuk ambil gambar kulit manusia, ambil gambar mata manusia, so itu antara benda-benda yang you guys boleh ceburi dalam bidang makro. And portraiture adalah gambar-gambar orang, sama ada full body shot, sama ada half body shot, close up shot, asalkan orang lah. Itu yang pastilah.
Dan yang ketiga kita ada landscape. Dan landscape ni tak kisahlah gambar apa pun, asalkan dia luas pemandangan. Tak semestinya gambar bukit, tak semestinya gambar kampung di tengah sawah padi dekat tepi pokok kelapa belakang bukit tinggi-tinggi. Tak semestinya. Finally belajar fotografi dengan Encik Haikal. Selamat datang Aisyah Mansur. Okay, so ini adalah yang asas. Bila you guys get into photography, kena tanya diri sendiri, aku minat yang mana? Aku suka ambil gambar yang kecil. Aku suka ambil gambar yang kecil-kecil ke? Aku suka ambil gambar orang ke? Ataupun aku suka ambil gambar pemandangan? It's up to you. Depends on you what you are comfortable with. Okay. Alright. So selain daripada macro, portraiture dan juga landscape, Allah, tak nampak bahagian ni. Sekejap, tukar sekejap. Itu dia. Minat 3-3. Okay, minat 3-3. Okay, so macam kita bertengok kat situ, selain daripada macro, portraiture dan juga landscape, kita juga ada event photography, kita ada wedding photography, food photography, studio dan juga street. Event photography ni sebagai contoh dinner, kejohanan, conference, anything related yang dengan events lah. Tak kisahlah event apa ke, jom heboh ke, show heboh ke, asalkan dia event. So kita panggil dia sebagai event photography. Untuk event photography, ada cara dia nak ambil. Untuk wedding photography, ada perkara-perkara yang kadang-kadang fotografer terlepas pandang membuatkan kenangan tu hilang. See? Kenangan. Semua ni, semua yang ada dekat dalam kategori fotografi ni, dia lebih kepada kenangan, lebih kepada artistic value, dan juga yang ketiga, simpanan. Mana-manalah, ada kita ambil gambar untuk kenangan, ada yang kita ambil gambar artistic value, dan ada yang kita ambil gambar untuk kita simpan dan kita perak buat wallpaper je kat phone. So depends kepada korang punya minat lah, korang punya suka lah, kan? Kalau untuk event photography, kalau kita dibayar untuk shoot event, obviously kerja kita adalah untuk document all the things that are happening, document all the stuff in or at the event. Sebagai contoh, majlis dinner McDonald. So penuh dengan pekerja-pekerja McDonald, dinner ramai-ramai. Apa jenis gambar yang kita boleh ambil untuk event? So sebagai contoh, barang-barang yang dia nak bagi dekat award receiver, ambil gambar sijil award receiver. So banyak benda lah yang kita boleh kupas. And wedding, obviously semua orang tahu wedding. Kemudian seterusnya kita ada food photography. Ini juga merupakan satu niche fotografi yang tak ramai ceburi disebabkan oleh betapa payahnya nak buat food photography ni, sebab you need the skill of susun atur. Dia punya hiasan. Kalau jenis yang tak pandai nak hias, kalau jenis yang jenis macam saya lah senang cakap kan, memang susah nak buat food photography. Kalau saya shoot food photography macam letak cupcake kat tangan, lepas tu ambil gambar, tu boleh lah. Music okey tak? Music background okey? Tak terlampau kuat ke apa? Kalau music background terlampau kuat, tolong bagi tahu. Seterusnya kita ada studio photography. So studio photography ni gambar-gambar yang diambil dekat studio. Kadang-kadang studio photography boleh jadi portraiture, studio photography boleh jadi food photography, dan studio photography boleh jadi apa saja yang ada dekat sini lah. Boleh jadi makro, tapi yang semestinya tak boleh jadi landscape lah. Sorry, hidung gatal sikit. Maklumlah rambut panjang sangat PKP ni. So untuk studio, dia disokong oleh lighting yang ada dekat dalam studio. Itu yang membantu untuk jadikan gambar tu lebih cantik. Kita yang kawal lighting. Kita boleh jadikan siang malam, kita boleh jadikan malam siang dekat dalam studio. Alright, dan yang seterusnya, ini antara lah tau. Ini antara, bukan semua. Kalau nak cerita pasal semua, lagi bersepah banyak lah. Line kuning tu kan. Street photography. So street photography ni adalah gambar-gambar yang kita ambil di jalanan. Dan street photography merangkumi juga orang, merangkumi juga architecture, merangkumi juga bangunan, dan juga landscape. So street dia campur aduk. Wedding pun campur aduk juga sebenarnya, kalau kau nak tahulah. Ya Allah, hidung. Sebelum live tadi, hidung ni tak gatal pun tau. Lepas tu bila live, rasa lah tu. Alright. So,
dalam banyak-banyak ni, alright, dalam banyak-banyak ni yang kita akan kupaskan dekat kelas yang akan datang adalah event dan juga wedding photography. So jangan lupa like this page. Kepada siapa yang rasa pelik kenapa dia tak boleh nak komen dekat ruang komen, disebabkan oleh you guys tak like lagi page ni. So jangan lupa like page ni untuk you guys tanya soalan, dan kemungkinan besarnya saya akan jawab lah soalan tu. Ada apa-apa nak tanya, sila tinggalkan lah, selagi related dengan apa yang kita nak kongsikan hari ni. Okay, camera kategori. Dulu kita bermula dengan digital camera, ya, kawan-kawan semua. Digital camera, kita mulakan dengan film camera. Ni film kamera yang kita ada. Yes, this is Nikon FM2 dengan 51.4. I love this camera. Kamera ni mengambil memori lama bila kita ambil gambar tu. Mungkin sebab saya dah tua, so bila shoot dengan film tu dia rasa best. Dia rasa kegairahan nak ambil gambar tu lain macam. Disebabkan oleh kita tak ada exposure meter yang untuk preview, tak ada. Kita tak ada. Dia bila filem fotografi ni kan, dia satu benda yang bestnya adalah Arif sama ni. Yang bestnya adalah bila kita ambil gambar tu kan, dia rasa berdebar tau. Dia macam tak sabar, excited nak tahu hasil gambar lepas cuci. So bila dapat hasil, bila tengok hasil, kadang-kadang ada gambar tu yang aduh blur pula, alamak overexpose pula. Tapi bila dapat gambar tu yang perfect, yang nice, marvelous. So aesthetic value untuk film fotografi still lagi okay. And then seterusnya kita beralih ke digital photography. Kamera yang ada dekat tangan saya ni adalah kamera Sony A7R3. So you guys boleh jadi apa-apa saja pengguna kamera. Saya tak racist, tu yang pasti. Anda suka Canon? Silakan. Anda suka Nikon? Silakan. Anda suka Olympus? Silakan. Semua kamera membantu untuk kita mengambil memori. Semua membantu untuk kita cari duit. Semua sama je. Yang membezakannya adalah jenama tu sendiri. So kalau kita suka, ada juga orang yang beli disebabkan oleh brand. So macam dia suka Canon, so daripada awal sampai ke habis dia beli Canon je. Walaupun Canon keluarkan kamera yang tak berapa nak bagus, dia beli juga sebab dia peminat Canon, nombor 1 fanboy. Ada juga yang suka berhijrah. Sebagai contoh, dia start dengan Nikon, lepas tu dia tukar Canon, and then dia tukar Sony, lepas tu dia pergi ke Fujifilm. So dia adalah manusia yang suka eksperimen dan merasa semua brand yang ada lah. Tu bagus lah tu. Ada juga yang ikut kawan-kawan. Apa kamera mirrorless yang bagus bawah 3000? Nanti saya akan kongsikan ya. Encik Arif sama ni, kita akan tengok dekat bahagian kamera nanti. Alright, camera categories. Kita ada 3, which is DSLR, mirrorless dan juga mobile. Okay, mobile, of course, handphone. Semua orang ada handphone. Kita semua boleh guna handphone untuk ambil gambar dan record video sekarang. And kalau korang beli handphone yang mahal-mahal tu, boleh ambil gambar yang cantik, boleh ambil video yang cantik, dan semualah cantik-cantik. Kadang-kadang aku pun macam, kenapalah aku beli kamera mahal sampai 20,000. Padahal iPhone 12 Max Pro tu, which is bukannya aku guna sekarang ni, boleh ambil gambar lagi cantik. Yang tak perlu fikir pasal, okay, tak kisahlah. Okay, apa beza DSLR dan juga mirrorless? Sebelum bermulanya zaman mirrorless, kita menggunakan DSLR, Digital Single Lens Reflex. So DSLR ni adalah satu kamera yang besar-besar, bulky-bulky, yang berat-berat zaman-zaman zaman-zaman dululah. Taklah dulu sangat, tapi lama jugalah. So kalau tak silap saya, tolong jangan marah kalau saya salah, Sony memulakan trend mirrorless. So mirrorless ni adalah kamera yang tak ada cermin memantul ke sensor. Dia direct sensor tau. So membuatkan kamera mirrorless ni kamera yang lebih kecil, lebih ringan, dan lebih versatile untuk dibawa ke mana-mana dan shoot apa saja. So sekarang ni pun kamera makin lama makin kecil and makin mudah untuk bawa. Kamera-kamera yang digunakan oleh ahli profesional pun sekarang makin mahal. Makin mahal. Makin mahal tu obviously makin mudah lah untuk kita guna, makin senang untuk kita miliki dengan harga yang sekarang makin murah. Alright, so apa beza DSLR dan juga mirrorless? Inilah jawapannya. So di sebelah kiri kita ada Nikon D3500, di sebelah kanan kita ada Sony A6000. So yang Sony sorry. Tak tu tak boleh baca. Sorry. So yang Sony tu, itu adalah mirrorless.
Body lagi kecil, lebih ringan. Dan di sebelah kiri kita ada Nikon D35000. Nah, tu lagi besar, tapi taklah berat sangat pun. Cuma saiz dia besar tu je. And perbezaannya dekat chat tu lah. Untuk saiz dan juga weight, mirrorless menang. Autofocus speed sama je dua-dua. Dua-dua ada teknologi autofocus yang sangat bagus. Previewing image, mengikut website, previewing image ni DSLR menang, mirrorless pun menang. Saya tak setuju. Preview image menang kepada mirrorless disebabkan oleh teknologi digital yang lebih enhanced. So kita boleh just tengok dekat LCD screen saja. Bagi contoh ya, saya tunjuk kat sini. Alamak, silau. So kita boleh tengok dekat screen saja tanpa kita perlu tengok dekat viewfinder. Tengok dekat sini, snap. Tengok dekat sini, snap. Oh, patutlah. ISO 4000. Fokus tak? Silau lah, sorry lah. So image preview menang kepada mirrorless. Tak perlu you guys nak. Tak perlu. Sekarang kita boleh macam ni je. Nampak? Kelebihan mirrorless. Seterusnya, image stabilization. Ini daripada website tu sendiri. Dia kata mirrorless menang dekat image stabilization. Not sure why. Mungkin disebabkan oleh sekarang punya mirrorless, image stabilization disupport di body camera dan juga disupport di lens camera. Dulu kebanyakannya hanya di lens. So kalau lens tu tak ada image stabilization, tak adalah image stabilization. And then image quality sama sahaja untuk kedua-dua DSLR dan juga mirrorless. Video quality, of course mirrorless menang. Sekarang ni orang nak shoot video, orang nak shoot video sekarang ni kebanyakannya memang menggunakan mirrorless. Jarang-jarang sekali sekarang saya nampak orang shoot video menggunakan DSLR. Jarang sekali. Ada tapi susah nak jumpa. Shooting speed. Shooting speed tu selalunya kita gunakan untuk fotografi-fotografi yang ambil gambar sport, bola sepak. So diakui dan proven menggunakan mirrorless, shooting speed lagi laju. Macam ambil gambar F1 ke apa kan. So kelebihan kepada mirrorless di situ. Battery life, of course DSLR. Disebabkan oleh inilah isu awal-awal dulu. Isu kenapa orang tak beli mirrorless? Disebabkan oleh bateri dia. Itu problem yang paling teruk sekali lah kalau korang nak tahu lah. Disebabkan oleh badan kecil, body kecil, so bateri pun kecil. Tak boleh nak outperform DSLR in terms of battery. That's just how it is. And itulah kekurangan dia. Kesian juga kadang-kadang tengok orang yang pakai mirrorless ni. Dulu lah, waktu awal dulu. Lepas tu semua dah okey, semua dah cantik. Tapi DSLR still bateri lagi tahan lama lah. Disebabkan oleh bateri dia, body dia besar, so bateri dia lagi besar dan boleh buat kapasiti bateri yang lagi besar. Lens and accessory, obviously DSLR menang sebab DSLR yang mula and mirrorless kemudian. Kalau nak tengok sekarang pun, dulu Sony mula dengan lens-lens yang penting-penting je. Lepas tu sekarang dah begitu banyak lens selection yang Sony dah keluarkan. Begitu juga dengan Nikon yang mengikut jejak-jejak Sony, Canon yang mengikut jejak-jejak Sony untuk buat mirrorless. Diorang pun dah start buat mirrorless lens diorang sendiri. Macam tu lah. Okay, lens accessories, durability. Okay, nak cakap pasal durability ni, DSLR of course batu bata, sebesar batu bata, seberat batu bata. Orang kata tough. DSLR ni boleh guna untuk shoot hutan. Well, mirrorless pun ada weather seal. Tak adalah se-tough DSLR kan. Ni kalau A7R ni aku lepas bawah ni hancur juga pergi dia. So durability untuk mirrorless dia lebih kepada weather seal. Weather seal tau, bukan waterproof. Jangan sesekali, ni dah pernah jadi isu dah. Jangan sesekali ambil gambar dalam hujan. Jangan ambil kamera ni pergi masuk dalam swimming pool, ambil gambar member kat dalam tu. Tak boleh. Pakai GoPro boleh. Pakai ni. No, tak boleh. Semua kamera digital sensitif dengan air.
melainkan GoPro lah. GoPro boleh lah, boleh cerita lah. Okay, seterusnya mobile phone, obviously. Apa saja phone yang korang ada boleh gunakan untuk ambil gambar, asalkan tahu basic cara untuk ambil gambar. Tu je. Tak adalah benda yang macam rocket science ke apa. No. Itu kita akan buat sharing session yang seterusnya lah. Cara nak ambil gambar dengan lebih baik. Okay, kamera-kamera tu tadi, dia ada entry level, dia ada intermediate, dan dia ada professional. Depends kepada macam mana tahap, tinggi mana tahap pemahaman kita berkenaan dengan fotografi. So dia depends kepada situ. Kalau tahu banyak berkenaan fotografi, go for intermediate. Kalau jenis yang buat production, buat marketing, buat iklan, film shooting, go for professional. Dan kalau baru nak belajar, go for entry. Saya sendiri dan kebanyakan fotografer yang sekarang memang buat duit dengan fotografi, semua mula dengan entry level. Untuk kita belajar, untuk kita test the water gitu, untuk fotografi. Alright. Inilah contoh-contoh kamera. Allah, tak nampak lagi. Nanti saya alihkan je. Saya alihkan. Okay. Ni Sony A6000. And then kita ada Fujifilm X-T200. Kita ada Canon M50. Dan kita ada Nikon D3 5000. Tengok dulu, boleh print screen, boleh ambil gambar. Alright, so cheaper pricing, easier to use, user friendly. Walau bagaimanapun, kamera-kamera ni semua, apa yang tak bestnya, kualiti dia tak adalah tak tahu lah, mungkin sebab mata saya dah terlampau spoiled dengan gambar-gambar daripada kamera yang harga kereta kan. Kereta second lah, tapi kereta kancil. So itu yang buatkan pakai kamera ni kan macam however, a professional photographer, kalau dia pakai kamera ni, dia still boleh produce gambar yang cantik, boleh still produce video yang cantik. Sama je. So kalau you guys starting, baru nak start, baru nak belajar, ini adalah cadangan-cadangan kamera yang saya boleh berikan. Alright, boleh pilih mana-mana, macam mana pun, tak ada masalah. Kemudian kita pergi kepada intermediate camera. Alright, intermediate camera ni for those who wants better image quality and more camera function. So macam entry level tadi, dia banyak limit. Dia limited lah. Function dia, dia punya quality, image quality dia, apa yang dia boleh berikan kepada kita sebagai consumer, agak limited. Dia lebih kepada macam family camera. Kita guna untuk just ambil gambar kawan-kawan, ambil gambar suka, boleh. Entry level, it's very good. Tapi ada je yang buat wedding photography, wedding videography menggunakan entry level camera. Ada. So it's how you use lah. It's not about the tools pun. Okay, intermediate. Kalau korang perasan, intermediate camera dengan entry level tadi, kalau entry level semua ada lens-lens yang diberikan. Dia ada kit lens dia. Dia ada lens yang diberikan. Kalau intermediate, dia dah start sama ada, you guys ada pilihan. Sama ada nak lens sekali ataupun nak lens asing. Tak nak lens, nak body je. So untuk body, inilah antara suggestion saya. Untuk Sony kita ada A7 III. Untuk Fuji kita ada Fujifilm X-T2. Untuk Nikon kita ada Nikon Z6. Dan untuk Canon kita ada EOS RP. So untuk entry level tadi, harga kamera lebih kurang dalam bawah RM3,000. Bawah RM3,000. Entry level bawah RM3,000. Kalau intermediate, harga dia RM7,000 ke bawah. Sebab ada yang RM6,000 lebih. Antara ni ada yang RM5,000 lebih, ada yang RM6,000 lebih. So intermediate ni harga dia RM7,000 dan ke bawah. Kemudian kita masuk ke professional punya kamera. So untuk professional, ni contoh-contoh lah. Tak payah nak bazir duit lah. Tak payah nak bazir duit. Kalau perlu, beli. Kalau tak perlu, tak payah beli. Beli kalau ada sebab je. So macam contoh dekat sini, untuk Sony mirrorless, Fujifilm mirrorless. Untuk Canon juga Nikon masih menggunakan DSLR untuk diorang punya professional camera. So untuk Nikon, rasanya Nikon D6 ni dalam 20,000 kot body dia. Body saja, tak termasuk lens. S7R3 dalam 8 ke 9,000.
Fujifilm X-T4 ni dalam 7,000 lebih if I'm not mistaken, dan Canon 1DX dalam 25,000 if I'm not mistaken lah. Kalau salah sorry lah harga-harga ni, you guys boleh search lah. So sebelum kita ke topik yang seterusnya, persoalannya, brand apa yang bagus untuk saya? Macam mana saya nak tahu brand apa yang sesuai dengan saya? Saya nak beli kamera tapi saya tak tahu. Okay, pengguna Canon akan cakap baik kau beli Canon sebab Canon best. Pengguna Sony akan cakap baik kau guna Sony sebab Sony best. Pengguna Nikon akan suruh kau beli Sony ataupun Canon tiba. So Sony so vice versa lah, faham tak? Nasihat saya, pergi ke kedai. Macam contoh, kalau korang nak pergi, berminat lah nak tengok kamera Sony, boleh pergi ke Sony Center and then try kamera-kamera, try lens yang ada diletak as a display untuk korang guna. Kalau berminat nak beli Canon, pergi ke Canon Center dan guna kamera dan juga lens yang diorang provide dekat display. Tak boleh nak cakap satu, contoh lah, I'm a Sony user. Okay, semua orang beli Sony. Beli Sony sekarang, Sony S7 III. Ini S7R3 lah. Semua orang beli Sony S7 III. Nanti senang sikit saya nak ajar. Macam tu lah. Depends. Tapi ada sebab lah kenapa saya ke satu brand dan kenapa sebelum ni saya ke brand daripada brand lain ke brand kemudian akhirnya saya guna Sony. Disebabkan oleh apa yang saya nak buat dengan saya punya kerja lah. Ada orang kerja dia sesuai pakai Fujifilm, ada orang kerja dia sesuai pakai Sony, ada orang kerja dia sesuai pakai Lumix, GH5. So depends kepada penggunaan dan apa yang you guys nak achieve setelah pembelian dilakukan. I suka tengok YouTube review before beli. Yes, Aisyah Mansur, tu tepat sekali. So lepas dah tengok semua benda ni, it's better for you to watch review dekat YouTube. Tapi bila nak tengok review kat YouTube tu, kena be aware, kena tahu yang review tu dia guna kamera apa. Kalau dia pengguna Canon, dia review Canon macam orang gila. Oh, Canon. Lepas tu bila review kamera lain kan, boleh lah. Nampak? Ada juga reviewer yang betul-betul like very telus dengan dia punya review. Ada reviewer yang macam tu lah. So kena tengok 5 ke 10 review yang berbeza kalau you guys nak beli a camera lah. Okay, jangan hanya mengharapkan artikel. Pergi rasa sendiri kamera. Kalau tak boleh nak rasa sendiri kamera kat kedai, tengok review. Okay, kita ke topik yang seterusnya. Korang okay? Korang ada apa-apa soalan ke bawah masa ni sebelum kita masuk ke exposure triangle? Anyone? Ada question di ruang komen? Saya boleh try jawab kan? Saya boleh try jawab apa yang boleh dulu kalau ada soalan lah. Kalau tak ada, kita teruskan je ke exposure triangle. Siapa dekat sini yang dah ada kamera? Anyone? Yang sedang menonton yang sudah ada kamera, yang tengah guna kamera. Kamera apa yang korang pakai? Cerita sikit. Saya, Muhammad Farhan, pakai kamera apa tu? Guys, jangan lupa like the live stream dan juga share the live stream untuk kongsikan ilmu dengan orang-orang lain juga. Ini benda free, ilmu free. Takkan kedekut babe. Boleh share dengan kawan-kawan. Sony A7R2. Syafiq Zahin dah boleh upgrade lah. Boleh upgrade ke A1. Syazwan Saleh S7 III. Saya pakai Sony A7S2, Sony A66. Wow. Wait, asal ramai pakai Sony yang tengok ni? Kenapa semua pakai Sony? Seri Juju ada guna A7 III, masih mencari. Kere, nampak? Kau dah boleh lah beli Sony ke? Fauzan Yusof, Canon 5D, MK2. Anik Nabil 6D, Canon GSM Mark II. Aisyah Mansur, tunggu dia dah runtuh, saya upgrade. Baik. Okay, saya pun ada Canon G7X Mark II. Itu digunakan solely untuk saya punya vlog. Sony A200. Zaman bila weh? Yang lama punya kan? I pakai Fujifilm X-H1 je. Okay lah tu, majority Sony je. Aku malas nak cakap. So itulah, macam kalau you guys duduk dekat satu meja kan, kalau meja tu ramai orang pakai Sony, kejap lagi
Like 3 bulan kemudian dia tu semua pakai Sony. Kalau satu meja tu macam ramai pengguna Fujifilm, tiba-tiba lagi 3 bulan semua pakai Fujifilm. Dia depends kepada korang punya circle, siapa yang korang kenal dan dengan siapa yang korang nak belajar berkenaan dengan kamera ni lah. So kalau ada nak beli kamera Sony, boleh PM, saya bagi voucher kepada pembeli di Malaysia lah kira, bukan pembeli Singapura ya. G7X untuk vlog. Ya betul, Aisyah Mansur pun menggunakan G7X untuk vlog ke? Okay, jom kita teruskan. So asyik tukar je screen ni yang kecil besar. So apa ke nya exposure? Apakah itu exposure? Exposure tu adalah pencahayaan. Betapa terangnya suatu tempat itu ataupun betapa gelapnya suatu tempat itu. Itulah exposure. Macam saya punya webcam ni, saya boleh gelapkan, saya boleh terangkan. Bila kita edit gambar dekat dalam kita punya handphone tu, kan kita boleh edit brightness and contrast, kita boleh adjust dia punya color. So itulah exposure. Kita boleh adjust dia punya itulah dia boleh adjust. Alright. Dekat kamera, selalunya ini yang kita akan nampak, sama ada dekat viewfinder ataupun dekat screen LCD kamera tersebut. Di bahagian negatif, di belah kiri lebih gelap, di belah kanan lebih terang. Okey, ada orang cakap kalau nak perfect, gambar perfect, pastikan exposure tu dekat 0. Tak semestinya. Sebab dia depends kepada apa yang you guys nak shoot. Ada yang kadang-kadang perlukan +1, ada yang perlukan +2. Kadang-kadang gambar yang kita nak ambil tu, kita nak fokus kepada pencahayaan dia saja. So kita akan ambil mungkin -2, mungkin -3, mungkin lebih negatif lagi daripada ni. Siapa tahu. Depends kepada apa yang kau nak shoot. Tengok LCD screen tu, bila kau nak shoot, kan? Dia nak shoot, tengok tengok LCD screen ni, dia dah memang apa yang you nampak, itu yang you akan dapat. So snap je. Tak perlu runsing sangat pasal alamak ini 0 ke, ni +1 ke, ni gelap sangat ke, terang sangat ke. Teknologi sekarang canggih babe. You shoot gelap sangat ke, terang sangat ke, dia akan okay juga lepas tu. Edit je balik. Risau. So exposure meter tadi tu dia guys boleh nampak dekat, sama ada dekat LCD screen ataupun dekat viewfinder. Bila sambil nak shoot tu, boleh sambil adjust tu, ambil gambar terus, settle. Tak perlu dah. Kalau macam time DSLR, apa yang you nampak tu macam cermin tau. DSLR kan cermin. So bila you dah set macam mana pun, adjust brightness ke, adjust shutter speed ke, aperture ke, apa yang you nampak tu sama je. Tapi kalau dengan mirrorless, kalau you adjust shutter speed tinggi sangat jadi gelap. Kalau you adjust you punya ISO rendah sangat jadi gelap, jadi terang. So boleh nampak in real time. Dari situ, dari situlah korang kena share live stream ni. Hidung gatal babe. Aduh yoy. Aku ni dah tahan bersih dah setengah jam ni. Sebelum live stream, okay je. Bila dah live, inilah penyakit aku. Tak tahu lah. Mungkin allergic live stream kot. Mungkin lah. Okay. Here. Tu nampak tu. Serius tak reti pasal exposure ni. Kadang terlalu terang. Okay. Petik Singapura balik MY aku pergi claim. Okay kira. Claim Voucher. Voucher Sony. Sekejap. Rambut masuk. Macam mana aku jadi perempuan kan? Rambut masuk mata. Oh rimas tu. Alright. Inilah dia exposure triangle. Sekali lagi tak nampak je. Sekejap. Saya cuba buat live. And then saya tutup saya punya okay, saya tutup ni sekejap bagi you guys nampak. Tutup ni. Tutup ni. Mana lagi? Tutup ni. Tutup ni. Apa lagi yang bergerak tu? Tutup ni. Okay. Okay. Okay dah nampak. Okay boleh semua Alright. So sebelah atas tu adalah shutter speed. Di sebelah kiri bawah itu adalah ISO. Dan sebelah kanan bawah sekali itu adalah aperture. Sebut sama-sama aperture. Bukan aperture. Aperture. Apakah semua ini? Marilah kita sama-sama lihat ya. Alright. Ini adalah summary lah. Summary kepada kita punya yang cakap tadi. Kita ada ISO, shutter, aperture. Alright.
kita akan explain daripada atas sekali. Aperture, shutter, kemudian kita ISO. Untuk aperture, kita ada sebelah kiri tu, kita panggil sebagai small aperture. Di sebelah kanan sekali tu, kita panggil sebagai large aperture. Tapi, Haikal, kenapa large aperture nombor kecil, small aperture nombor besar? Tepat sekali. Kita panggil dia large aperture disebabkan oleh bukaan dia yang besar. Small aperture disebabkan oleh bukaan dia yang kecil. Cuba tengok tu. Dia punya bukaan putih tu kan, kecil je. So kita panggil sebagai small aperture walaupun nombor dia besar. Dia big value aperture. Kalau small value aperture, dia large aperture. Dia macam terbalik sikit macam tu lah. Harap korang tak pening sangat Kalau pening beritahu. So semakin besarnya aperture tu, semakin blur background kita. Sebagai contoh, you guys pergi KLCC, ambil gambar korang punya parents, nak nampakkan KLCC kat belakang. Jangan guna aperture 1.8, 2.8. Sebab kejap lagi parents korang clear, sharp, KLCC blur. So dia depends kepada apa yang korang nak shoot. Kalau nak ambil gambar pemandangan, it's better for you to use, macam contoh kat sini 5.6 ke, f16 ke. So boleh nampak orangnya dan juga pemandangan. Boleh nampak semua. Dia tak ada fokuskan dekat satu tempat saja. Alright. Bila makin besar aperture, makin banyak cahaya yang masuk. Bila makin kecil aperture, makin kurang. Saya peminat abang notice mi senpai Ashrafika Alif. Acap, dia main-main ni Acap. Aku tengah nak mengajar dia. So Okay, kita tinggalkan aperture kat situ je dulu. Kita masuk yang kedua, iaitu shutter speed. Shutter speed, makin perlahan kita punya shutter speed, makin blur lah image itu. So itulah contoh yang kita tunjuk dekat sini. Okay, kalau shutter speed dia 1/2, kalau kita buat pergerakan, so korang boleh nampak pergerakan tangan tu daripada sini ke sini bila kita snap. So kalau kita pergi ke yang 1/1000 tu, tu kalau contoh kita nak ambil gambar F1 still tak lepas lah. F1 ni macam sekejap. Kamera ni boleh buat 1/, berapa paling banyak ni? Kamera ni boleh buat 1/8000. Laju gila. Kalau kamera yang mahal lagi tu boleh double digit, 1/16000. Kau nak ambil gambar apa yang laju sangat pun aku pun tak tahu. Aku pun tak faham apa benda yang kau nak ambil sebenarnya. Kuda pun tak laju macam tu. Untuk betul-betul fuck. Tapi bila makin laju, ni kita sambung. And then yang ketiga kita ada ISO. ISO ni adalah kepaksaan kamera sensor kita tu untuk adakan cahaya dekat kita punya gambar. So kalau ISO kita makin tinggi, dia lagi grainy. Macam kalau kita ambil gambar pakai handphone malam-malam, kita snap, kan macam ada bintik-bintik bila kita ambil gambar kan, bintik-bintik. Ataupun bila kita ambil gambar dalam keadaan gelap, and then kita masuk ke editing software ataupun editing application dekat kita punya handphone tu, kita edit, kita besar, kita brightnesskan dia. Kalau korang zoom ke dalam, korang akan nampak titik-titik manja-manja titik. Itu disebabkan oleh ISO. Makin tinggi ISO, makin noisy lah gambar itu. So bila kita ambil gambar orang yang muka flawless pun boleh ada berjerawat. Kalau ambil gambar muka saya dengan ISO yang tinggi, lagi teruk daripada bulan. Okay, so bila nak ambil gambar portraiture sebagai contoh, lagi baik kalau kita ambil ISO yang rendah-rendah, ISO 50, ISO 100, untuk preserve gambar tu, bagi nampak clean, bagi nampak cantik gitu. Jangan ambil gambar orang dengan ISO 30,000. Okay, elakkan benda tu, please. Okay, dengan ketiga-tiga ni, okay, dengan ketiga-tiga inilah yang kita kawal kita punya exposure. Okay. Okay, saya tunjuk contoh dulu. Ni aperture. So di sebelah kiri tu aperture bukaan besar, so background blur. And then kita ada aperture bukaan kecil, so dia nampak bunga sikit lah kat belakang tu kan. Kalau tak, bunga belakang tu blur betul kan. Okay, so untuk nampakkan juga detail-detail di belakang bila kita buat bukaan aperture yang kecil. Okay, shutter speed yang rendah ataupun low, kita boleh buat benda ni. Kita boleh buat benda ni, which is bila shutter tu buka, ambil masa sikit, baru ditutup. So kita boleh buat efek macam ni lah. Walaupun malam, kita boleh ambil gambar terang dan kita boleh ambil juga light trails. So siapa yang suka yang buat light trails, shing tu, yang suka lukis pakai cahaya I love you ke apa ke, boleh gunakan slow shutter speed untuk dapatkan efek tu lah.
Boleh semua Harap semuanya baik saja. Okay. Okay, ini pula contoh ISO. ISO 3200 taklah noisy sangat. 6400 kita dah boleh start notice. 12,800 dia lagi notice. Ada ke 50,000? 50,000 tu kan? Bukan 500 kan? 50,000 tengok dia punya noise macam mana. Punya teruk. So, kita kawal ketiga-tiga ini. So, sebagai contoh, ini apa yang saya buat tau. First kali saya akan set aperture dulu. Selalu saya akan guna prime lens. So, saya guna 1.8. So, 1.8 aperture. Benda yang kedua yang saya buat adalah set shutter speed. Saya perlukan shutter yang laju ke, tak laju ke. Selalunya shutter speed yang saya set adalah 1/160 ataupun 1/200. Kalau saya shoot event, 1/160 tu yang terpaling selamat lah bagi saya. Dah set aperture, dah set shutter speed. Lepas tu saya hanya main dengan ISO saja. Tinggikan ataupun kurangkan untuk jaga saya punya exposure. Tu je. So saya set aperture. Kalau saya nak gambar tu cantik, background blur, bokeh, nampak bulat-bulat macam bunga yang belah kiri tu kan. Okay, buat aperture kecil. Set shutter speed 1/60. Kemudian kita masuk ke ISO. So saya kawal ISO je sepanjang-panjang tu. Kalau saya pergi shoot wedding, saya dah set aperture, shutter speed. Kemudian saya just main dengan ISO saja. Saya akan gunakan ISO je lah untuk saya shoot. Alright. So kawal ketiga-tiga inilah baru kita boleh kawal kita punya exposure meter. Tapi tak guna semua ni kalau kita guna auto. Kita guna manual mode. So manual mode ada dekat kamera. Semua kamera ada manual mode. Apa punya kamera tak ada manual mode tak tahulah. GoPro ada ke manual mode? Rasanya GoPro pun ada manual mode. Ke tak ada manual mode? Tak tahulah sebab saya tak ada GoPro. Ada rasanya manual mode. Tapi kamera macam GoPro tu, dia punya professional tu kan dia macam kamera handphone lah. Tak perlu manual mode lah. Buka aja kamera, snap gambar kamera tu kan. Settle. Tak perlu fikir lah. Masuk editing application, edit cantik-cantik, upload. Pastikan pakai filter, baru muka licin. Alright. So untuk kamera Sony, contoh je, lebih kurang sama je dengan brand-brand yang lain. Dekat bahagian depan adalah di mana kita adjust dia punya shutter speed. Okay. Dekat bahagian belakang adalah rotation dial yang kita guna untuk tukar aperture. Kadang-kadang aperture tu boleh ditukarkan dekat lens, and ISO value juga ada dekat belakang tu lah. So bila kita pegang kamera tu kan, bila kita pegang kamera tu, cara pegang tu kan, so dia dah memang ergonomik lah. Bila nak shoot, shutter speed, aperture. Lepas tu bila dah set shutter speed dengan aperture, ISO. Ni ISO. Shoot and then snap saja. Settle. Tak pening kepala betul. Kalau ada soalan sila tinggalkan di ruang komen. Sebelum kita masuk ke camera lens, ada apa-apa soalan? Kita ada lagi dalam 18 minit sebelum kita tamatkan kita punya sesi perkongsian pada hari ini. Selalunya saya akan membebel dalam masa 3 ke 4 jam basic fotografi. So untuk kali ni saya ada sejam je. Sebab tu saya terpaksa speed up sikit. Alright. Dah puasa kan. Aduh. Ada apa-apa soalan? Oh, by the way, kita punya conversation ni, dia macam ke depan sikit daripada korang. So korang dapat lambat sikit saya punya feedback ataupun saya punya reply terhadap komen-komen yang anda tinggalkan. Alright. Kita kata yang seterusnya lah. Okay, boleh masuk kamera lens semua? Harap boleh lah ya. Harap boleh. Okay, camera lens. Daripada tadi duk cakap pasal body, sekarang kita cakap pasal camera lens pula. Body dia macam-macam, lens pun ada macam-macam. Tengok ni. Tengok betapa banyaknya. Betapa banyaknya. Ini kamera lens-lens daripada Sony saja tau. Ini belum cerita Nikon yang lagi bersepah banyak. Belum bersepah banyak cerita lagi pasal Canon. So ini yang Sony saja. Orang kata setahun jagung. Inilah di Sony yang berjaya keluarkan for the past years. Okay. Lens ni ada dua jenis. Kita ada prime lens dan juga zoom lens. Okay, prime lens selalunya dia adalah fixed focal length. Macam 20mm, 50mm, 85mm. Dia tak boleh zoom. Dia ada bigger aperture,
1.2, 1.8. And then kita ada zoom lens. Dia memang very focal length. Boleh 14, 35, 35, 40, 24, 70, 70, 200, 700, 1002. Depends lah kau nak shoot apa. Nak shoot bulan ke apa kan. So zoom lens ni selalunya dia ada smaller aperture, 3.5 permulaan untuk kit lens dan f4 untuk standard. Okay, sebagai contoh dekat sini, tunjuk sikit. Ini adalah zoom lens. Selalunya zoom lens dia ada dua ni, dia ada dua ring. So ring yang pertama adalah untuk fokus, ring yang kedua untuk zoom in ataupun zoom out. So itu adalah zoom lens. Yang saya tengah pakai dekat body kamera saya sekarang ni, ini adalah prime lens. Dia selalunya ada satu je ring, which is focus ring. Itu saja. Dia tak ada zoom, dia tak boleh zoom. So orang kan mempersoalkan lah, lagi-lagi yang baru kan, kenapa saya perlukan prime lens kalau saya ada zoom lens yang boleh ambil gambar wide, boleh ambil gambar rapat, boleh ambil gambar suka hati saya macam mana saya nak adjust. Okay, beza dia yang utama adalah dia punya aperture value. Prime lens boleh hasilkan gambar yang lagi sharp dan juga boleh hasilkan gambar yang lagi cantik dengan bokeh yang diberikan. Zoom lens pun boleh. Allah terkeluar pula, sorry. Zoom lens pun boleh bagi bokeh benda tu boleh. Tapi dia punya sharpness, dia punya kecantikan, dia punya kepuasan tu tak sama lah. Tak sama. Dia lain. So zoom lens, kalau anda baru dengan fotografi, saya cadangkan kalau nak try prime lens, boleh guna 50mm dulu. Okay, boleh guna 50mm dulu. Sebab selalunya 50mm ni murah je. Sebaiknya bila beli kamera, lagi yang entry level ataupun intermediate, beli sekali dengan kit lens. So dengan kit lens tu pun boleh buat job, boleh belajar, boleh buat macam-macam, boleh ambil gambar macam-macam dengan zoom lens. Bila dah ready, baru beli satu prime lens. Sebaiknya 50mm lah untuk belajar. So macam selalunya bila korang shoot kan, okay, kalau benda tu jauh, korang zoom, lepas tu snap. Kalau benda tu macam luas, korang zoom out, snap. Kalau prime lens, disebabkan oleh dia fixed focal length, kalau benda tu jauh, korang kena pergi ke sana. Kalau benda tu rapat, korang kena ke belakang. So korang kena rajin sikit bila pakai prime lens. Itu perbezaan dia. And korang akan dapat gambar yang lagi clear, gambar lagi sharp, gambar lagi cantik lah bila pakai prime lens. Memang berbeza dengan zoom lens. Memang berbeza. So bila saya buat wedding, saya ada dua saja lens yang saya bawa selalunya. 24-70mm 2.8 dengan 35 1.8. Dua lens je. Satu zoom lens, satu prime lens. Tak banyak pun. Dua lens pun cukup. Alright. Okay, seterusnya. Kita dah penghujung dah sebenarnya ni. Okay. Apa yang korang perlu lakukan bila ada kamera? Simpan di tempat yang selamat. Jangan simpan dekat tempat yang anak buah korang boleh ambil, campak, buang, rosak, pecah lens dan juga kamera korang tu. Pastikan berada di tempat yang tertutup ataupun tempat yang tinggi. Yang kedua, letak kalau boleh dalam dry box. Beli macam tu ni. Nampak tak? Tu. Allah. Tu. Geram pula aku. Oh, boleh kat sini. Okay, still tak nampak juga. Tak apalah guys. Abaikanlah guys. Kat Mia ni, itu ada dry box tau, tinggi-tinggi tu. So dry box ni murah je, tak mahal pun. Tak sampai 200 semua ada, tak sampai 100 semua ada. Korang search je kat Shopee tu ada. Kalau nak buat DIY pun boleh. Letak macam yang thirsty hippo tu, masuk dekat dalam satu bekas yang boleh tutup rapat angin dia tu. Masukkan lens kamera korang dalam tu. Letak dalam dry box untuk mengelakkan fungus, untuk mengelakkan benda-benda yang tak perlulah, macam habuk semua tu kat kita punya kamera juga lens. Dan yang seterusnya, use camera strap. Okay, ini saya tak guna camera strap sebab selalu saya shoot video. So kalau shoot video memang tak pakai camera strap. Kalau shoot foto, dinasihatkan untuk pakai camera strap. Macam ni. Okay. Sebab kita takkan tahu. Kita takkan tahu tau. Kita memang takkan tahu. Tengah snap ni. Lepas tu diorang kejutkan daripada belakang. Oh my god. You see? Nampak?
kita tak akan terlepas kita punya kamera kalau benda tu kita pakai strap. Tak semestinya. Allah. Tak semestinya kena letak dekat leher. Tak semestinya. Aku pun rimas tak dekat leher bro. Macam ni. Lepas tu nak ambil gambar. Boleh juga. Letak dekat tangan je. Pun boleh juga letak kat tangan macam ni. Belik-belik sikit. Kan? Macam tu. Okay, so korang snap. Pun boleh juga. Asalkan ada strap. Terutamanya kepada yang baru beli kamera. Guna strap kamera tu, okay? Yang newbie confirm letak kat leher. Boleh nak letak silang ke kat leher ke, suka hati korang lah. Kan? Tak semestinya. So nak belik-belik dekat lengan pun boleh. Dan yang seterusnya, always blow your camera before and after use. Kita guna blower. So antara benda ataupun aksesori yang you guys kena beli selain daripada kamera adalah blower. Sebelum guna, untuk bersihkan lah. Elakkan daripada habuk. Lepas tu bila dah guna, dah balik daripada outing, dah balik daripada shooting job ke apa semua kan. Lepas tu blow balik. Lepas tu barulah korang punya kamera cantik dan tak berhabuk. Okay? Amalkan. Alright. Apakah don'ts yang korang tak boleh ataupun elakkan daripada lakukan lah bila ada kamera, right? Jangan sesekali pegang kamera sensor. Ni ha. Tu. Sensor tu. Boleh pula sap. Korang pergi pegang, pergi ambil berus gigi, tonyo-tonyo korang punya kamera sensor tu apa tak ID Itu rosak, beli kamera baru bro. Itu rosak, kamera baru jawapan dia. Keep inside your bag or damp area. Elakkan daripada simpan kita punya kamera dalam bag ataupun dekat tempat yang beruap. Macam contoh yang dekat dengan toilet ke, bilik yang toilet dalam bilik ke. Elak kan. Kalau dalam bilik korang tu ada dry box, tak apalah. Indah lah tak dalam bag. Lepas tu bag pergi campak kat tepi toilet. Pening kepala member. Benda-benda tu akan mengundang ni lah. Akan mengundang kepada fungus dan sebagainya. So bila kamera ni ada fungus, mulalah gambar tak cantik. Tiba-tiba So kesihatan kamera perlu dijaga. Habuk semua tu daripada sensor semua, kan. Ada juga jenis yang orang ada kamera tapi dia tak jaga. Bila ambil gambar, ya Allah, gambar wedding dia penuh dengan bintik hitam dekat one spot dalam dia punya gambar. Sebab sensor tak bersih. Dia cakap dia dah cuci dah ni. Dah cuci dah punya lens. Memang lens dah cuci. Sensor tengok. Sensor dia tak blow. Lens duduk cuci. Tak boleh tak? So kita kena elakkan daripada kita punya kamera ni dipenuhi dengan dosa lah. Dipenuhi dengan habuk-habuk ni semua. Okay, jangan sesekali put it in rain or underwater. Dah cakap dah tadi, jangan ambil gambar dalam hujan melainkan ada payung kat atas korang ke apa. Kena cover lah, kena cover. Jangan bantai shoot dalam hujan. Dan yang seterusnya, kalau boleh elakkan daripada jatuhkan kamera. Pegang kamera ni macam nyawa sendiri. Ini nyawa ni, jantung ni. Jangan sekali jatuhkan. Jatuh mati. Jangan pegang. Sebab tu kena ada strap. Pegang elok-elok, buat elok-elok. Jangan sesekali leka yang korang, jangan sekali terlupa lah yang korang tengah pegang kamera ke apa. Jangan. Pastikan selalu aware. Always aware that the camera is with you. Untuk elakkan daripada sebarang benda yang tak nice lah kan. Dengan benda yang tak nice. Okay, kita dah settle semua tu. Sekarang kita masuk ke bahagian Q&A. Yeah bro. Kita ada dalam tak sampai 10 minit ni. Kita dalam 7 minit. So saya open untuk Q&A. Untuk sebarang soalan ataupun sebarang dugaan nak dikongsi di ruang komen. Saya cuba baca dan cuba bacalah untuk orang-orang yang seterusnya. Untuk orang ramai lah. Kepada semua yang menonton, terima kasih kerana like dan juga share live stream ni. Harap semuanya baik-baik sahaja je. Ada apa-apa soalan ke? Oh, tadi saya ada soalan. Soalan bawah 3,000 tadi kan. Yang bawah 3,000 tadi tu saya dah ada kongsikan tadi. Boleh pakai, kalau nak Sony boleh pakai A6000. Apa itu GM lens daripada Muhammad Farhan?
Hidung ni. Okay, GM lens ni, inilah GM lens antaranya. Okay, GM lens ni adalah orang kata quality lens yang terbaik daripada Sony. GM tu hanya untuk Sony saja ya. Brand lain tak guna. So, kalau macam kita beli lens tu, ada G, selalunya harga dia lebih mahal. Disebabkan oleh teknologi dan kaca yang digunakan dekat dalam lens tu. So dia boleh produce gambar yang lebih cantik lah. Memang cantik. Kalau pairkan dengan kamera yang nice macam Sony A7R4 ke, baik bro. Syafiq Zahid, apa yang perlu dibuat untuk improve skill fotografi? Kena ambil gambar. Jangan beli kamera simpan dekat dalam bag. Kena selalu macam carry cakap lah, gantung kat leher, ambil gambar, selalu ambil gambar. And ambil je. Tak, apa yang korang kena buat hari ni, beli kamera baru, lepas tu ambil je gambar. Nanti kelas yang seterusnya saya akan ajar pula macam mana nak ambil gambar dengan lebih baik. Kita akan kongsi dalam 1 jam tu. Saya akan tunjuk contoh-contoh gambar, macam mana nak ambil gambar bagi nampak cantik sikit, macam mana nak bagi nampak tinggi, macam mana nak bagi nampak kurus. Tu kita akan pergi dekat kelas yang seterusnya lah. Alright. Kelas yang kedua. Kelas yang ketiga tu, kita akan belajar pasal wedding dan juga event fotografi. Fiona Daniel buat foto drilling, 1 subject 5 photos for example. Itu soalan ke statement tu, Fiona Daniel? Saya tak faham. Itu soalan ke? Okay, Aisyah Mansur, G7X tu boleh ke shoot distant pic? Yes, boleh. Boleh juga. Tak adalah nampak profesional, tapi boleh digunakan. Ada orang tanya hari tu, boleh ke the exact camera Canon G7X nak guna untuk shoot job? Macam I wanted to say tak sesuai. Sebab quality dia, takkan orang bayar untuk shoot wedding kau nak bagi quality macam tu. Tapi ada juga orang yang share gambar yang dia pakai shoot wedding, pakai G7, letak dekat social media, of course nampak cantik. Tapi untuk printing, untuk view besar, untuk tak sesuai lah. Saya jawab Syafiq. Oh, cakap lah Fiona. Sedap nama Fiona. Kere, kalau nak beli cam second, apa yang perlu diteliti? Kere, sebagai orang kaya Singapura, tak payah fikir beli second. Tak payah buang masa, tak payah buang duit, tak payah buang tenaga. Beli yang baru je, Sony A7 III. Z Izzuddin, komen bro dengan pairing 35GM dengan, weh, itu pairing terbaik. A7 III dengan apa? A7 III dengan GM yang 1.4 tu dengan A7 III. Best bro. Ni aku pun pakai 35, tapi tak mampu lagi lah nak beli GM kan. Aku pakai yang 1.8 je. So ini aku shoot, yang aku guna untuk wedding, A7R3 dengan 35mm 1.8. Tak cukup kaya lagi ni. Sudahlah. Tu je. Itu saja kita punya sharing sebenarnya. Ada apa-apa lagi soalan ke sebelum kita tutup kita punya sesi? Sorry, sharing kita sejam je guys. Nantilah kita boleh buat masa panjang sikit. Kita boleh jumpa depan-depan ke dekat Sibu sana. Wah. Apa temperature paling sesuai untuk foto gelap? Hazril Makno. Temperature paling sesuai untuk foto gelap. Ingatkan aperture. Okay, temperature ni depends kepada location yang kita shoot tu. Tak semestinya cool temperature, tak semestinya hot temperature. So Kelvin, you talking about Kelvin So untuk Kelvin, dia depends kepada location yang kita shoot. Dia tak ada satu color untuk semua. Disebabkan oleh saya menggunakan Sony A7R3 ni, saya tak fikir sangat pasal white balance. Sebab selalu set auto je untuk shoot fotografi. So tak perlu fikir macam nak terang ke, nak warna biru ke, nak warna kuning ke, tak perlu. Auto je, dah dapat gambar yang cantik lah. So untuk gambar gelap, depends lah. Kalau macam mood, nak buat mood sedih, bolehlah shoot warna biru. Kalau nak buat mood, macam contoh kita ambil gambar dekat fireplace ke apa, buat warna kuning-kuning sikit. Tapi suggestion saya, buat saja auto, shoot JPEG dan juga RAW. Lepas tu edit ikut color yang korang nak. Sorry, tak boleh nak kupas pasal memory card, nak kupas pasal white balance, pasal image size, megapixel.
Itu kita akan kupas dekat kelas yang kedua nanti. So ini dia macam sentuh-sentuh je gitu. Kelas kita yang kedua, kita akan belajar mendalam sikit berkenaan dengan fotografi, pasal memory card. Memory card apa yang sesuai untuk digunakan, macam mana nak pilih white balance, macam nak set white balance, and macam mana nak ambil gambar bagi nampak nice. Itu kita akan sesi yang kedua. Sesi yang ketiga, saya akan kongsi berkenaan dengan event fotografi dan juga wedding fotografi. Macam mana ambil gambar event, apa yang perlu diambil, apa yang kita nak ambil kat wedding fotografi, apa yang kita nak buat dulu. So ya, jangan lupa like page ni, and kita akan jumpa di waktu dan masa yang seterusnya. Okay, jangan lupa hashtag Alpha Guru Haikal untuk update berkenaan dengan kelas-kelas kita yang seterusnya. Disebabkan saya bekerja dengan Sony, so saya merupakan Alpha Guru untuk Sony Malaysia lah. Terima kasih kepada SMA Sibu Innovative Hub kerana memanggil. Inilah saya di social media @CalcubeMaster. Boleh cari kat mana-mana saja. Jangan follow saya kat Twitter, Instagram, YouTube, semua boleh. Alright. So thank you so much guys. Thank you Master Faizul Ibrahim. Sama-sama. Terima kasih Aisyah Mansur. Terima kasih kepada semua yang menonton. Dan terutamanya kepada yang like dan share. Yang tak like dan share tu dia macam macam tu sikit. Thank you guys for watching. Aku akan jumpa korang semua dekat live stream yang seterusnya. Alright. Jaga diri. Jangan nakal-nakal. Bye.